music controls your destiny. Hai, Assalamualaikum. So, siapa yang pernah dengar pasal feminism? Why ada feminism? Kenapa perlunya perjuangan feminism ni? Kenapa kaum perempuan nak ada feminism? Untuk apa? Okay, sebenarnya feminism ni adalah untuk go against patriarchy. Okay, patriarchy ni ialah sesebuah masyarakat ataupun kerajaan tu, dia rasa macam kuasa sepenuhnya berada di tangan lelaki. Kiranya kaum perempuan ni lemah. Kita boleh tindas je kaum perempuan sebab kaum perempuan ni lemah. So tindas je lah. Macam tu lah maksudnya. Sebab kuasa penuh dia adalah dekat lelaki. So first kita ada feminism liberal. Okay, feminism ni banyak cabang sebenarnya. So first kita ada feminism liberal. Feminism liberal ni dia cabang dia besar sikit. Di mana feminism liberal memperjuangkan hak seperti harta, politik. Diorang nak hak diorang jugalah. Diorang rasa macam diorang berhak untuk mendapatkan apa yang lelaki dapat. Contohnya dalam buku Vindication of Right of Women yang ditulis oleh Mary Wollstonecraft, di mana dalam tu dia memberi penekanan kepada hak pendidikan. Sebab beliau rasa hak pendidikan ni patut dimiliki oleh kaum perempuan juga, seperti mana yang dimiliki oleh kaum lelaki. Perempuan pun kena belajar, perempuan pun berhak untuk mendapatkan pendidikan, macam tu. And then kita ada feminism radical. Feminism radical ni kita boleh dapati dekat luar negara. Luar negara banyak guna feminism radical. Di mana feminism radical dia orang memperjuangkan hak di atas tubuh pada wanita, hak kekerasan. Maksudnya dia orang merasakan yang perempuan ni ada hak untuk jadi perempuan. Faham tak? Maksudnya macam kita boleh pakai apa yang kita nak. Kita tak nak berlaku kekerasan kat tubuh badan kita. Macam tu lah. So is kita ada feminism Marxism. Feminism Marxism ni dia sebenarnya basic dia macam ni. Kaum perempuan merasakan yang mereka berhak untuk bekerja. Sebab dalam negara kapitalis, untuk mendapatkan kekayaan, kita kena cari sendiri, betul? Okay, so macam mana kaum perempuan ni nak dapatkan kekayaan kalau diorang tak bekerja? Jaga anak je tak dapat duit. Kenapa kaum lelaki boleh bekerja sedangkan kaum perempuan duduk rumah, jaga anak, tak boleh kerja, tak boleh keluar. So macam mana diorang nak kumpul kekayaan diorang sendiri? So that's why diorang nak hak diorang untuk bekerja. Which is diorang rasa perempuan berhak untuk bekerja. Perempuan boleh cari duit. Lepas tu kita ada black feminism. Black feminism ni pun dekat negara barat. Black feminism ni diorang memperjuangkan hak wanita berkulit gelap. Di mana mereka memperjuangkan bahawa wanita yang berkulit gelap ni pun patut dihormati. And then kita ada Islamic feminism. Sebenarnya kalau nak cakap pasal feminism, sebenarnya perjuangan untuk menaikkan martabat perempuan ni dah dilakukan lama dah, even sejak zaman Rasulullah lagi. Contohnya feminism, Islamic feminism ni, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia dah memperjuangkan lama dah sebenarnya hak perempuan ni. Itu dia menekankan bahawa perempuan ni harus dihormati, martabat perempuan tu tinggi. Bila sebut tentang feminism ni, mesti ramai akan fikir negara apa yang mengamalkan feminism. So, antara negara yang mengamalkan feminism ni adalah negara Norway. Norway ni, dia mempunyai sejarah yang sangat panjang dengan feminism sehingga kan mereka ni tersenarai antara 11 negara yang berjaya mengamalkan feminism. Dan golongan wanita dekat Norway ni, dia mendominasi pengaruh politik dan termasuklah diorang ni antara pemegang posisi majoriti dekat negara tersebut. Dekat Norway ni, dia ada dua kumpulan aktivis feminism yang terkenal, iaitu Wim Fronten dengan Jem Fronten. Okay, kalau Wim Fronten ni, dia adalah Barisan Harapan Wanita yang memperjuangkan tanpa mengira umur dan bangsa tentang hak kesamarataan dan menentang sekeras-kerasnya pornografi dengan keganasan rumah tangga. Dan kalau Jem Fronten ni adalah aktivis yang memberikan ruang selesa untuk remaja, khususnya untuk remaja yang di dalam lingkungan 13 sehingga 25 tahun, dan diorang berikan kebebasan untuk bersuara tanpa diorang perlu risau kritikan yang akan diberikan terutamanya daripada golongan lelaki. Sejarah feminism dengan Norway ni bermula daripada penamaan Akta, di mana kerajaan ni memberikan kebenaran untuk golongan wanita, terutamanya yang bujang, untuk bekerja. Dan Akta yang diperkenalkan adalah The Craft Act pada tahun 1839 dan Trade Act pada tahun 1842. Okey, tujuan penambahan akta ni sebabkan kerajaan waktu ketika tu diorang tak nak bebankan golongan lelaki, khususnya ketua keluarga dengan pemimpin daerah untuk menyara golongan wanita sepanjang diorang hidup.
hak persamaan di Norway ni dia sangat berhubung rapat dengan pembangunan masyarakat dekat Norway sehingga pada tahun 2002 Akta Gender Equality telah diperkenalkan untuk mengurangkan kadar diskriminasi yang berlaku terhadap golongan wanita dan juga golongan minoriti. So akta ni sebenarnya dia merangkumi jantina, pregnancy dan cuti bergaji yang termasuklah kelahiran anak, ambil anak angkat ataupun penjagaan anak. Dan begitu juga dengan etnik, agama, kepercayaan, orientasi seksual, identiti jantina dan juga jantina ekspresi, begitu juga dengan umur. So segala yang berkaitan dengan karakter individu tersebut, semua tu ada dalam Gender Equality Act. Tujuan kenapa diperkenalkan Gender Equality Act ni sebabnya dia nak kurangkan diskriminasi terutama dekat tempat pekerjaan. Sebab kalau bila nak mengiklankan pekerjaan tu, company yang nak mengiklankan tu tak boleh nak spesifikkan jantina apa yang diorang nak ataupun agama ataupun bangsa yang diorang perlukan. Tetapi bila dalam proses pemilihan tu diorang dibenarkanlah untuk favor yang mana satu diorang nak. And then ada satu persoalan, feminism ni ada ke kat Malaysia? Malaysia ni ada ke perjuangan feminism? Okay, tu pun jadi persoalan lah kan. Sebenarnya kalau kita ni je yang perasan atau tak perasan, sebenarnya dekat Malaysia pun ada perjuangan feminism. Semua negara, feminism dia sebenarnya sama je, iaitu memperjuangkan hak wanita lah. Matlamat utama je. Wanita di Malaysia, waktu dulu dia punya matlamat ialah untuk isu jenayah macam rokol dengan isu kekerasan rumah tangga. Okay. Contohnya macam sekarang dia punya apa yang diperjuangkan oleh kaum feminism kat Malaysia ni dia berubah sikit. Contohnya kita more kepada perjuangan isu-isu kekeluargaan, ibu tunggal, isu gangguan seksual. Isu gangguan seksual tu contohnya macam, perasan tak kalau gangguan seksual selalunya orang akan salahkan perempuan macam, oh siapa suruh dia pakai tudung macam tu, siapa suruh dia pakai makeup macam tu, siapa suruh dia keluar dengan lelaki macam tu kan. Yang kita nampak salah perempuan, betul tak? So that's why lah kaum perempuan ni memperjuangkan isu tu. Macam kenapa salah kita orang je. Kat Malaysia kita ada pertubuhan seperti Perbadanan Bantuan Wanita, Pusat Krisis Wanita, Sister in Islam. Okey, itu antara contoh pertubuhan yang diwujudkan lah, yang ditubuhkan untuk memperjuangkan hak wanita. Tapi untuk Sister in Islam, Sister in Islam ni dia diterbitkan satu buku. Buku ni nama dia Muslim Women and the Challenge of Islamic Extremism. Tapi buku ni telah disekat oleh kerajaan Malaysia sebab didapati dalam buku tu macam banyak menyeleweng lah kalau agama Islam. So that's why buku tu telah disekat dan pertubuhan sistem Islam ni dah slow down sikit. Sebab memang nampak macam dia memperjuangkan hak-hak wanita dekat Malaysia, tapi dalam selingan-selingan tu dia menyeleweng sikit daripada Islam. So that's why Malaysia tak terima sepenuhnya sistem Islam. And then kenapa Malaysia ni Malaysia bukan tak terima perjuangan feminism, tapi ada certain masyarakat yang menggunakan perjuangan feminism ni sebagai satu nama untuk tutup kesalahan diorang. Contohnya macam mana boleh feminism, diorang guna feminism tapi untuk tutup LGBT. Okay? Berbeza dengan negara Malaysia yang telah mendapat tentangan dari pelbagai pihak, termasuklah kerajaan, feminism dekat Norway ni disambut baik oleh kerajaan dan disokong penuh untuk penambahbaikan negara diorang. Feminism dekat Norway ni dia sangat kuat sehingga kan golongan wanita ni mampu untuk memimpin negara seperti yang dilakukan oleh Gro Harlem Brundtland, iaitu Perdana Menteri Norway wanita yang pertama pada tahun 1981. So Gro Harlem ni dia memegang tampuk pemerintahan selama 3 penggal dan kemudian diikuti oleh Erna Solberg pada tahun 2013 sehinggalah sekarang beliau menjadi Perdana Menteri wanita di Norway. Kesimpulannya, feminism ni dia bukannya tertumpu kepada golongan wanita sahaja tetapi untuk segala jenis karakter manusia yang terdapat dalam masyarakat. Dan perjuangan mereka ni takkan meminggirkan semua bangsa, warna kulit ataupun agama. Dan mereka ni juga akan memasukkan elemen-elemen perjuangan LGBTQ supaya mereka ni tak langgar hukum persamaan yang diperjuangkan itu tadi. Terima kasih.